I'm afraid that time has come and gone, my friend. What can we do? Save as many as you can. The storm is just gonna get worse. What should we do? I will come for you. Do you understand me? Assalamualaikum kepada Dr. Maharam dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan tentang kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar dalam filem The Day After Tomorrow. Alam sekitar merupakan khazanah alam yang perlu dipelihara dan dijaga dengan sebaik mungkin. Keprihatinan terhadap alam sekitar ini perlu diamalkan oleh masyarakat dunia dengan cara melakukan pemeliharaan dan pemeliharaan. Ia merupakan sebuah anugerah daripada Tuhan yang diberikan tanggungjawab kepada manusia untuk menjaganya. Hal ini disebabkan kerana ia adalah khazanah yang sangat bernilai kepada manusia. Menurut Haliza Abdul Rahman, alam sekitar ini terdiri daripada beberapa faktor seperti iklim, tanah, atmosfera, air, udara, rasa, bau, bunyi dan sebagainya lagi. Alam sekitar dan manusia ini mempunyai berkaitan antara satu dengan yang lain. Segala perubahan yang berlaku terhadap alam sekitar ini dianggap sebagai salah satu interaksi antara kedua-duanya. Menerusi filem yang bertajuk The Day After Tomorrow merupakan sebuah filem yang memberi gambaran kepada kemusnahan yang berlaku disebabkan oleh kepentingan manusia. Sikap manusia dalam filem tersebut telah memberi gambaran akan musibah atau kesan yang dialami oleh manusia. Ia berdurasi selama 123 minit dan Roland Emmerich sebagai pengarah filem. Pemanasan global ini telah berlaku hingga menyebabkan berlakunya perubahan suhu. Seterusnya adalah permasalahan kajian. Yang pertama adalah tiada kesedaran terhadap masyarakat dalam penjagaan alam sekitar kerana masih di tahap yang sederhana yang mengundang kepada fenomena ini. Yang kedua, karya filem mengenai alam sekitar banyak ditayangkan tetapi manusia masih melakukan aktiviti kemusnahan alam sekitar. Yang ketiga, kemusnahan alam sekitar disebabkan oleh perubahan iklim secara ekstrim. Seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat 3 persoalan. Yang pertama, bagaimana elemen alam sekitar di dalam filem dapat menyampaikan sesuatu mesej yang berguna kepada penonton. Kedua, adakah perubahan iklim boleh memberi kesan kepada alam sekitar di seluruh dunia? Ketiga, apakah punca yang telah menyebabkan perubahan iklim ini berlaku? Terdapat 4 objektif kajian utama. Yang pertama, untuk mengkaji punca perubahan iklim yang berlaku dalam filem The Day After Tomorrow. Kedua, membincangkan faktor perubahan iklim yang disebabkan oleh aktiviti manusia dalam filem The Day After Tomorrow. Ketiga, untuk mengenal pasti kesan-kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar. Yang keempat, menghuraikan jenis-jenis perubahan iklim yang berlaku dalam filem The Day After Tomorrow. Seterusnya, batasan kajian. Kajian dijalankan melalui filem The Day After Tomorrow yang ditayangkan pada 28 Mei 2004. Diterbitkan oleh Roland Emmerich. Filem ini berdurasi sekitar 124 minit. Ia memperoleh 3 anugerah iaitu BAFTA, MTV Movie Award dan BMI Film Music Award. Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan filem, internet dan analisis teks filem. Ia menganalisis tentang perubahan iklim yang terdapat dalam filem. Sinopsis kajian. Jack Hall seorang ahli paleoklimatologi dan membuat penelitian di benua Antartika bersama rakannya. Jack Hall mengumumkan kejadian yang terjadi kepada PBB tentang retakan besar yang membelah benua Antartika.
Berlaku kemusnahan alam sekitar disebabkan perubahan iklim secara ekstrim. Beberapa buah negara mengalami kesan kemusnahan seperti hujan ais yang ekstrim, puting beliung, ribut taufan, air pasang besar dan penurunan suhu secara mendadak sehingga membeku. Oleh itu, Jack Hall ingin menyelamatkan anaknya dan dia perlu membuat perjalanan merentasi Amerika untuk sampai kepada anaknya yang terperangkap di tengah-tengah ribut yang menjadikan zaman ais. Seterusnya ialah di bahagian metodologi kajian. Kami menggunakan reka bentuk kaedah kualitatif, iaitu kaedah kajian kepustakaan dan kaedah analisis teks filem berdasarkan konsep alam sekitar. Yang pertama ialah kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ini digunakan bagi mencari bahan dan kajian-kajian lepas berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Ini dikumpulkan daripada bahan seperti artikel, filem, jurnal dan tesis. Yang kedua ialah analisis teks filem, iaitu menganalisis data daripada sampel filem sebagai data utama. Seterusnya, filem ini akan ditonton sebanyak 2 kali bagi mendapatkan analisis dan data daripada keseluruhan filem bagi menerapkan konsep alam sekitar. Pengkaji akan memproses data dengan melihat isi teks filem yang mempunyai kaitan dengan objektif kajian. Terdapat 3 kajian literatur yang kami rujuki, iaitu yang pertama daripada buku Blue Carbon dan Perubahan Iklim karya Aditya Putra yang membincangkan tentang punca perubahan iklim. Kedua ialah kajian tinjauan di Teluk Panglima Garang oleh Anne dan Nora Zuan pada tahun 2018 yang membincangkan tentang kesan perubahan iklim, dan yang terakhir adalah buku Climate Change karya Mark Meslin pada tahun 2014 tentang punca perubahan iklim. Dapatan kajian yang pertama adalah punca perubahan iklim, di mana yang pertama adalah peningkatan suhu bumi yang menyebabkan berlaku rekahan dan pencairan di kutub ais. Kedua adalah penyahgaraman air laut, di mana pencairan ais yang berlaku akan menyebabkan air tawar akan bercampur dengan air laut sehingga menyebabkan penyahgaraman. Punca terakhir adalah kegagalan sistem alam sekitar yang akan menyebabkan fenomena alam sekitar yang luar biasa. Seterusnya, faktor perubahan iklim berdasarkan aktiviti manusia. Yang pertama ialah aktiviti industri atau kilang yang menyebabkan kesan rumah hijau. Antara gas-gas rumah hijau yang dibebaskan oleh aktiviti industri ialah karbon monoksida, metana dan nitrous oksida. Hal ini telah menyebabkan perubahan iklim berlaku seperti pemanasan global. Yang kedua ialah pencemaran udara di kawasan bandar di New York. Kereta yang sangat banyak dan sesak di kawasan bandar tersebut telah menjadikan pencemaran udara semakin meningkat. Boleh dilihat pada minit yang ke-1959, di mana situasi banyak kereta di bandar tersebut dan exhaust kereta mereka telah mencemarkan udara di kawasan bandar tersebut. Hal ini kerana sumber daripada kereta merupakan sumber utama bagi pembebasan gas-gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida. Seterusnya, yang ketiga ialah aktiviti penyahutanan. Sebelum terjadinya kawasan pembangunan yang pesat di Los Angeles, pada asalnya kawasan tersebut merupakan kawasan yang penuh dengan pokok dan hutan yang boleh membekalkan kadar oksigen yang tinggi. Namun, disebabkan oleh aktiviti penyahutanan ini berlaku, ia telah menyebabkan peningkatan karbon dioksida. Seterusnya ialah banjir kilat. Banjir kilat ini berlaku akibat perbuatan tidak lestari oleh manusia seperti tidak membaiki sistem perpaipan dan menyebabkan sistem saluran tersumbat dan mengakibatkan banjir berlaku. Kita boleh lihat di dalam filem pada minit ke-35.57, iaitu menunjukkan banjir telah berlaku disebabkan oleh longkang yang tersumbat di antara terowong Lincoln dan Holland. Dalam filem The Day After Tomorrow ini, kita dapat lihat beberapa kesan perubahan iklim. Yang pertamanya ialah kemusnahan ekosistem. Sikap egoisme manusia ini telah membawa kepada kemusnahan alam sekitar sehingga berlakunya banyak hidupan flora dan fauna terjejas. Tambahan pula, pergerakan air laut dan banjir besar ini telah menyebabkan banyak kerosakan dan kemusnahan alam. Dan pembangunan seperti bandar-bandar utama, hidupan laut dan tumbuhan turut terjejas. Habitat dan spesies yang sukar ditemui juga turut musnah. Yang keduanya, kita dapat lihat iaitu pencemaran kimia. Bahan kimia sintetik yang akan memasuki tanah, udara dan saluran air. Ini hingga menyebabkan berlakunya tercemar disebabkan oleh sisa-sisa toksik menerusi bahan-bahan yang tertentu.
Dapatan kajian bagi objektif keempat adalah jenis perubahan iklim dalam filem. Yang pertama, negara Jepun mengalami hujan ais secara ekstrim. Jenis perubahan iklim hujan ais ni terhasil daripada hujan dan salji separuh cair yang terbentuk di dalam awan cumulonimbus yang mencapai suhu yang sangat sejuk. Maka titisan air hujan tersebut akan membeku dan menjadi hujan ais. Kedua, wilayah Los Angeles dan Australia adalah ribut angin taufan dan puting beliung. Bagi Australia, ia mengalami ribut taufan yang paling ganas. Ketiga, berlaku gelombang air pasang yang telah membanjiri kawasan bandar New York sehingga paras bangunan sehingga 2 ke 3 tingkat. Air pasang ini berlaku akibat oleh angin yang kuat dan hujan lebat secara ekstrim serta pencairan ais di Bumi Kutub Utara yang menyebabkan peningkatan paras laut meningkat. Keempat, penurunan suhu secara mendadak. Penurunan suhu ini telah menyebabkan turun salji dengan masa yang singkat dari cuaca yang panas kepada sejuk dengan pantas. Kawasan tersebut membeku dengan sangat pantas kerana cuaca yang semakin hari semakin sejuk dan berlaku angin yang kuat menyebabkan penurunan salji secara mendadak dalam jangka masa yang panjang. Secara keseluruhannya, perubahan iklim yang terjadi adalah berkemungkinan daripada aktiviti harian manusia dan juga berlakunya tidak keseimbangan suhu. Perkara sebegini yang terjadi akan memberi impak yang negatif kepada manusia, terutamanya dunia. Menurut saya, filem The Day After Tomorrow ini merupakan salah satu filem yang memberi gambaran terhadap pergolakan paras air laut disebabkan oleh tekanan suhu yang semakin menurun. Perkara sebegini dapat dibendung dan dikawal sekiranya semua pihak bertanggungjawab untuk menjaga dan memeliharanya.